Terima kasih cikgu. Sama-sama, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Teruskan dengan latar belakang cikgu dan juga jawatan yang pernah cikgu pegang semasa sepanjang cikgu bergelar sebagai seorang guru. Saya mula sebagai seorang guru ni bermula masuk maktab MTC ya, Malay Teacher College, ataupun dikenali sebagai Maktab Persekutuan Pulau Pinang. Saya duduk di situ, saya belajar di situ selama 3 tahun untuk khusus menjadi seorang guru. 3 tahun dulu. Dengan allowance dia ialah RM345. RM345 allowance dia. Jadi itu cikgu terus bekerja di sekolah menengah Jugra Banting. Di Jugra Banting Selangor selama 5 tahun. Dan ketika cikgu bekerja di situ, cikgu terus dilantik sebagai ketua guru disiplin. Cikgu ambil dalam pengurusan bahasa Melayu, kemudian cikgu sambung ke USM dalam bidang bahasa Melayu. Sebenarnya cikgu boleh dikatakan piau untuk pendidikan bahasa Melayu. Sebab daripada sekolah rendah, menengah, masuk universiti, semuanya ialah bahasa Melayu, sains politik dan juga sains sosial. Tapi cikgu tak pernah diberi peluang untuk mengajar bahasa Melayu sepanjang hidup cikgu sebagai seorang guru. Cikgu ditugaskan sebagai ketua guru disiplin. Masa diberi kepada cikgu adalah 16 waktu seminggu dan cikgu hanya mengajar pendidikan moral. Pendidikan moral. Itu saja sebenarnya. Pendidikan moral tingkatan 3 dan juga sedikit amalan bahasa Melayu untuk pelajar peralihan. Jadi itulah kerja cikgu. Kemudian cikgu balik-balik dan cikgu mula bertugas di sekolah menengah Tengku Abdul Aziz, iaitu bermula pada tahun 2000 dan sampailah pada tahun 2021. Lebih kurang 21 tahun berada di sekolah menengah Tengku Abdul Aziz. Di situ cikgu ditempatkan dan cikgu cuba pula nak tukar daripada Tengku Abdul Aziz sebab 21 tahun, sebanyak 6 kali cikgu mohon tukar. Tetapi cikgu tak dibenarkan tukar. Dan kemudian cikgu mohon untuk berada di sekolah rendah dengan satu alasan bahawasanya cikgu nak meneroka mencari ilmu dalam penulisan-penulisan cikgu berkaitan dengan kanak-kanak di sekolah rendah. Itu pengalaman cikgu ni berkhidmat di sekolah menengah selama 26 tahun. Jangan keliru. Sekarang ni baru tak sampai 2 tahun di sekolah rendah. Jadi kalau ikut perjawatan, cikgu tak dibenarkan turun ke sekolah rendah. Jangan keliru. Jangan keliru. Unik sikit jawatan cikgu ni. Jadi pada tahun 2021 tu, cikgu mohon untuk ke sekolah rendah. Kerana cikgu melihat untuk menyelesaikan beberapa perkara melibatkan kanak-kanak sekolah ni 18 tahun ke bawah ini, bukan saja di sekolah menengah, tetapi perlu cikgu turun di peringkat sekolah rendah. Sebab cikgu adalah orang yang ingin belajar dan cikgu akan mengkaji untuk membantu rakan-rakan guru yang lain dan berkongsi bersama sedikit ilmu yang cikgu ada. Tak boleh kata banyak, sedikit. Makin kita belajar, makin banyak yang kita perlu pelajari lagi. Jadi apa yang cikgu dapat itu, cikgu akan berkongsi dengan semua guru-guru dan terutama juga kepada adik-adik semua. Selain daripada IPG, cikgu juga berkongsi kepada Institut Aminuddin Baki. Jadi pihak pengarah dan kementerian benarkan cikgu turun di sekolah rendah. Jadi bila turun ke sekolah rendah, cikgu dilantik sebagai penolong kanan haiwan murid. Dalam usia cikgu yang macam ni kalau tak ada kursus NQPL, dia dapat dah jadi guru besar. Tapi cikgu kan minat jawatan-jawatan itu sebab cikgu suka kepada kejayaan cikgu. Sebab cikgu bebas untuk eksplorasikan pengalaman itu. Jangan rasa sekolah rendah ni satu tempat yang senang Sunat ya. Sekolah rendah ni satu tempat yang cukup mencabar lagi. Pengalaman saya di 26 tahun di sekolah menengah tidak sama dengan pengalaman di sekolah rendah. Dekat situlah kita ni kan. Ini yang cikgu yang menyebabkan cikgu mohon untuk berada di sekolah rendah sebab sekolah rendah lebih mencabar lagi.
berbanding daripada sekolah menengah. Sekolah menengah memang mencabar, tetapi cikgu rasa di sekolah rendah lebih mencabar lagi. Kena faham itulah, tak sama apa ni, orang kata apa, pengalaman. Apa sumbangan dan pencapaian yang telah cikgu capai selama menjadi pendidik? Banyak, dan banyak juga anugerah yang cikgu terima. Cikgu terima 32 anugerah peringkat kebangsaan. 5 kali guru terbaik peringkat kebangsaan, 2 kali ikon disiplin, pengurusan disiplin, 1 kali ikon pencegahan jenayah kebangsaan sekali. Jadi ikon disiplin tu pada 2020, manakala pada 2021 cikgu terima pula ikon guru pencegahan jenayah. Sebab kes buli banyak di sekolah kan. Bagaimana cikgu nak atasi kes buli, macam-macam kes lah, disiplin. Cikgu jadi ikon kat situ, 2 kali ikon peringkat kebangsaan. Jadi 32 lebih, tak silap cikgu terima anugerah. Dan sekolah menengah Tengku Abdul Aziz 5 kali sekolah terbaik kebangsaan dalam pengurusan disiplin. Daripada zero, mereka menjadi yang terbaik, 5 kali terbaik peringkat kebangsaan. Cikgu dilantik menjadi penasihat kepada Yang Arif. Daripada duduk naik mahkamah, turun mahkamah, masuk balai polis, last kali mereka lantik cikgu sebagai penasihat Yang Arif. Lantikan ini adalah daripada Menteri Perundangan di Jabatan Perdana Menteri. Dia lantik selama 2 tahun. Sekarang itu cikgu dah penggan yang kedua cikgu dilantik oleh menteri ya. Kemudian cikgu juga dilantik oleh Menteri Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai pelindung pada kanak-kanak. Sekarang ini 6 tahun cikgu bertugas sebagai setiausaha pelindung kepada kanak-kanak ini. Itu tugas cikgu. Dan cikgu juga menulis buku. Ini 8 buah pada tahun 2022 tahun sudah. Dan untuk 2023 ada 12 buah buku akan diterbitkan pada hujung tahun ini. Boleh tak secara ringkas ceritakan sedikit tentang perjalanan cikgu mendapat anugerah-anugerah tersebut? Untuk mendapatkan anugerah ini bukan satu jalan yang mudah. Okey? Termasuklah daripada anugerah daripada Sultan Agung yang terkini cikgu dapat, bukan satu yang mudah. Jadi cikgu tak guna gelaran-gelaran tersebut ataupun ni cuma cikgu simpan. Sebab apa? Bagi cikgu bebas bergerak menjadi seperti biasa. Tentu dalam slide tu kamu boleh tengok kan apa yang cikgu dapat yang terkini kan daripada Agung. Okey. Cikgu kita buat kerja seperti biasa, tetapi kita perlu dokumentasikan kerja kita. Sebab itu di sekolah, kalau kamu buat program apa-apa, pihak guru besar ataupun pengetua suruh kamu dokumentasikan gambar, kumpulan sasaran, tarikh dan sebagainya. Termasuk kertas kerja. Bila dah bentuk tu kamu simpan dalam bentuk Word, kamu simpan dalam komputer kamu. Kemudian kamu melihat nanti ni pihak kementerian dalam hal wang murid, kaunseling dan apa-apa sajalah. Mereka minta tentang inovasi, amalan, perkongsian terbaik pendidikan. Jadi kamu boleh kongsilah dengan penulisan-penulisan kamu tersebut. Jadi kamu tak perlu susah sebab kamu sudah ada dah dokumentasi tersebut. Kamu copy and paste, kamu susun balik dan kamu boleh jadikan dia sebagai paperwork dengan cepat untuk kamu masuk pertandingan-pertandingan tersebut. Anugerah-anugerah tersebut. Jadi pihak kementerian akan menilai apa yang kamu buat tersebut adakah menepati ciri-ciri pendidikan semasa seperti falsafah pendidikan negara. Sekarang ni anak bijak lagi cerdik kan? Ada tak kamu menepati ciri-ciri yang mereka nak
dan sekiranya menepati dan apa yang kamu buat itu lebih baik daripada orang lain, maka kamu dianugerahkan anugerah tersebutlah. Simple saja. Yang penting ialah kamu kena dokumentasikan. Dokumentasikan apa yang sekolah kamu buat. Sudah tentu bila sekolah buat, kamu pun terlibat sama. Jadi kamu kena berpakatlah dengan cikgu-cikgu kamu. Supaya kamu dapat kertas kerja tersebut, surat-surat, gambar-gambar, kamu save simpan dalam komputer kamu. Dan bila nak saja untuk ditawarkan untuk pertandingan ataupun mengemukakan inovasi-inovasi peringkat daerah, negeri dan kebangsaan, kamu gunakanlah apa-apa bahan tersebut. Apakah cabaran yang cikgu telah lalui sepanjang menjadi seorang pendidik? Cabaran kita yang pertama ialah kepercayaan. Bagi seorang yang jadi seorang ketua guru disiplin ini, ibu bapa, nak bagi ibu bapa percaya kepada kita ini, kita ni mampu tak mendidik anak mereka. Itu yang pertama sekali, kepercayaan. Jadi kalau kamu naik kapal terbang, nanti kapten tu sebelum kamu berlepas, kapten akan keluar daripada kokpit, dia keluar daripada pintu itu, dia perkenalkan diri dia. Betul tak? Kan? Dia berjalan daripada depan sampai ke belakang ekor kapal terbang tu. Dia perkenalkan diri dia, kemudian pramugari akan tunjuklah pakaian pinggang keledar. Kenapa kapten terkeluar? Sebab nak bagi confident kepada semua passenger bahawasanya dia ini mampu untuk membawa semua passenger itu sampai ke destinasi dia. Itu kapten. Tapi kalau kapten tu keluar dengan seleka, tak ada gaya sebagai kapten, passenger pun takut nak naik kapal terbang. Begitu juga kita sebagai seorang cikgu. Pakaian kita, penampilan diri kita melambangkan bahawasanya kita ini kita confident, yakin dengan tugas kita untuk mendidik, menjaga anak mereka itu semua. Baru ibu bapa percaya. Yang kedua, sebanyak 21 kes menyebabkan laporan ke atas cikgu dan pernah sampai ke peringkat mahkamah, tetapi semua kes itu ditolak oleh hakim-hakim. Sebab cikgu mengikut SOP dan cikgu ada kekuatan untuk menangkis segala pertuduhan tersebut. Kita kena turun, keluar daripada sekolah waktu masa lepas balik sekolah ke, masa kita cuti ke, melawat keluarga, kanak-kanak di sekitar kita. Contohnya kematian. Macam tadi, walaupun saya tak sekolah Tengku Muda Aziz, saya tinggal, ex-student saya maklum kepada saya, kata ayah dia telah meninggal dunia. Saya akan sampai. InsyaAllah. Macam mana pun, saya akan cuba cari masa untuk sampai sekejap sebagai satu support moral kepada bekas anak murid saya. Jadi cikgu adalah pilihan kita sendiri. Itu yang paling penting sekali. Jadi cikgu ni adalah satu kejayaan yang cukup menarik sebenarnya. Ia bukan satu kejayaan yang berat atau membebankan. Jangan peduli apa yang orang kata. Yang penting ialah kerana minat ini pilihan kita, maka inilah yang dikatakan pekerjaan yang cukup sesuai bagi kita. Sebab kita ada matlamat hidup kita, sama ada matlamat kita ini untuk kejayaan di dunia, dan kita masing-masing ada agama dan kita percaya kebaikan yang kita taburkan sebagai seorang guru ini akan membawa ke akhirat nanti ini, dan insya-Allah syurga menanti kita di sana. Sekolah adalah taman syurga bagi kita. Sebab kejayaan guru ini memudahkan kita untuk mendapat kejayaan bukan sahaja di dunia, malah juga di akhirat. Sebab dia memang taman syurga untuk kita. Buat baiklah dengan anak murid kita, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan tersebut, dunia dan juga akhirat.